Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia, salam kegembiraan, salam ketenangan pada semua sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat channel Cikgu Bagus. Terima kasih atas bersedia tuan-tuan untuk menonton video ini. Alhamdulillah. Kali ini kita ke topik yang baru yang berkaitan dengan PKP kita. Hikmah di sebalik PKP kita iaitu declutter. Bukan declutter. Kalau declutter tak ada masalah lah. Ini declutter. Apa tu declutter? Okey, sebelum tu tuan-tuan, sebelum kita cerita apa tu declutter, kita tengok dulu yang penting adalah sediakan pen dan kertas untuk sebagai dalam majlis ilmu begini, macam saya jugalah, Tuan Guru saya kata, bila kata kita sedang dalam majlis ilmu, kalau boleh kita ikat dia dengan catatan, insya-Allah. Dia pen dan kertas, tuan-tuan. Sebab kita ni bukannya Imam Ghazali. Kadang-kadang masuk lupa peringatan kita tak pernah kuat sangat. Banyak makan cikedis. Cikedis pun jajan ya. Baik tuan-tuan, baik. Okey, seterusnya subscribe dan like dan share channel ini. Moga-moga apa perkongsian dalam ini dapat kita sebarkan pada orang lain pula. Bukan apa. Saya pun menjalankan amanah saya untuk berkongsi ilmu dan insya-Allah dengan izin Allah letak sebagai satu letak dalam uh, amalan pahala saya, letak dalam kotak amalan saya dan tuan-tuan boleh share ilmu ini juga, tuan-tuan boleh diberikan cara pula nikmat dan pahala dan kebaikan untuk tuan-tuan. Insya-Allah kita sama-sama doakan. Baik. Baik, zaman sekarang ni, musim sekarang ni adalah musim PKP. Fasa yang ketiga, Allah Akbar. Kita tak tahu lagi sampai bila PKP ni akan diteruskan lagi ke tidak. Dan tahun ni pun exam pun ada yang tak ada lah, yang dia dah dibatalkan. Dan juga kita ada banyak program-program dibatalkan. Dan kita ujian inilah ujian untuk semua, untuk kita semua. Tak perlu kita nak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini ujian untuk kita. Dan kita hadapi dengan tenang dan follow saja, ikut saja apa yang tadi diarahkan oleh pihak kerajaan kita, insya-Allah. Baik, seterusnya, apa tu declutter. Declutter ni secara simple dan mudahnya ialah bagaimana kita nak mengemas semula, menyusun semula barangan yang ada rumah kita tu. Yang mana kita perlukan, yang tak perlukan. Itu simple je. Declutter nak susun, kemas rumah lah. Boleh katakan kata kemas rumah lah. Declutter ni. Nak bagi istilah-istilah pening-pening pun saya tak reti juga. Tapi dia istilah kemas rumah. Declutter ni kita mana kita nak sisihkan barang yang tak perlukan atau barang yang kita tak perlukan dan perlukan. Baik. Ni tuan-tuan. Ada ke gambar-gambar ni yang sebiji dengan rumah kita? Macam lebih kurang ni. Kalau ada lebih kurang tu, jangan rasa bersalah. Sebab dalam Malaysia ni, ramai yang macam kita. Tentang musim sekarang ni, yang sibuk orang nak makan je. Nak basuh pinggan, tak ada orang. Jadi, bagi masak tu kita lah kan. Kalau ingin kau ibu, kalau isteri pun dia masak kan. Tapi inilah suasana yang perlu declutteringkan lah. Declutterkan. Kalau inilah rupanya, Allah Akbar. Ada juga. Maknanya kalau kita tengok gambar yang di bawah ni, macam mana? Agak-agaknya sama tak dengan kita? Kalau sama 1, 2, 3, 4 tu, mengucap panjang. Masya Allah, Masya Allah. Okey, tak apa. Ujian kita lah tu, ujian kita. Baik. Dia macam beginilah. Bila telefon ya, bila telefon ni full memory, apa berlaku? Bila telefon ni full memory, maknanya kita pun rasa sesak nafas lah. Nak simpan barang pula, simpan file pun tak boleh. Nak simpan gambar, tak boleh. Nak ambil gambar pun tak boleh. Semua tak boleh. Jadi apa? Begitu juga dengan kehidupan kita di rumah. Baik, dua soalan perlu dijawab sekarang. Adakah, tengok soalan ya. Adakah anda selesa dengan keadaan rumah kita sekarang? Fikir. Selesa ke tidak? Selesa ke tidak? Kalau tak selesa, tulis je tak selesa. Tak ada orang nak tahu pun. Kalau selesa, tulis saja. Alhamdulillah, syukur. Kalau rumah ada bibit, Alhamdulillah. Kalau tak ada bibit, kitalah jadi bibitnya. Ya Allah. Okey. Dan yang kedua, ada tak barang-barang yang kita tak guna melebihi 3 bulan? 3 bulan tak guna. Ada tak? Kalau ada, tulis je ada. Kalau tak ada, tak ada. Pinggan tu, rasanya dalam almari tu dah 3 tahun tu, bukan 3 bulan lagi tu. Tupperware tu pun dah 2 tahun tu. Ada tak? Lepas tu buku tu pun, masa beli dulu, buka sekali je. Itu pun nak tulis nama buku. Beli bila? Rupanya buku ni beli kat PWTC tahun 2016. Sekarang 2020, tak belik-belik lagi. Ya Allah. Jadi,
Jawab dua soalan ni. Adakah anda selesa kat rumah? Kalau selesa, jawab selesa. Kalau tidak, jawab tidak. Yang kedua, ada tak barang-barang yang kita tak guna melebihi 3 bulan? Saya rasa jawapannya tu lebih pada yang nombor satu tu adanya. Ya, ada yang tidak. Tak boleh nak aja bersangka, tak bersangka buruk pula. Persepsi saya rasa ada dua-dua jawapan lah. Ada tak barang yang kita tak guna lebih 3 bulan? Yang ini saya rasa boleh katakan 90% lah. Ada kan jawapannya. Ada tengok buku tak belik apa semua. Banyak benda lah. Okey, kali ni kita pergi slide. So, tak apa tuan-tuan. Betul jawapan ya. Okey, boleh ya. Saya tak perlu lama di sini ya. Okey. Baik. How to clear clutter. Simple saja. Simple. Dia barang kita ni, kalau kita nak clutterkan dia punya value dia ataupun nilai, ada tak? Yes or no? Kalau betul barang tu kita dari segi kita nak perlukan, kita boleh simpan. Kalau tak boleh simpan, kita jual. Tapi barang tu masih lagi ada value yang boleh kita gunakan. So, kalau kita nak simpan, simpan. Kalau tak nak simpan, kita jual ataupun donate je lah. Okey, yang kedua. Barang tu dah tak ada value dah. Macam dah tak pakai dah. Okey. Kalau boleh cycle, tak boleh. Kalau boleh cycle, kita dah cycle. Tak boleh cycle, kita buang sahaja. So, simple saja dia punya pergerakan dia bagaimana kita nak declutterkan barang-barang dalam rumah kita. Baik, tuan-tuan. Begini, apa kelebihan declutter ni? Yang pertama, berikan ketenangan. Bila rumah dah tak sepah lagi, dah susun barang dah buang separuh, confirm lah ketenangan. Kosong je rasa, wah. Kalau macam cerita apa tu, 3 Abdul tu kosong terus kedai ya. Kedai haji apa, saya lupa nama haji ya. Yang apa ni, yang sedekahkan kepada anak yatim. Okay, 3 Abdul tu. 2, bantu orang lain memerlukan. Mana barang-barang kita tadi, kita bantu orang lain. Contohnya gini, kita ada banyak baju yang tak pakai lagi. Dan yang kita tak pakai pun. Dekat pada orang yang memerlukan, insya-Allah. NGO ke mana, nanti kita beri part tu. Okay. Yang ketiga, tingkatkan fokus dan konsentrasi. Bila rumah dah tenang, jiwa dah bahagia, pastinya fokus kita, konsentrasi kita di rumah makin bagus. Pertama kita work from home kan, kerja dari rumah ni, mana pasti kita nak ketenangan, fokus, konsentrasi. Kalaulah kais selimut kat sini, bantal kat belakang, ataupun kat siling tu ada, kat kipas semua ada tuala, alamak, tak boleh nak fokus kita kan. Baik. Yang keempat, udara bersih dalam rumah insya-Allah. Udara bersih. Tak ada habuk-habuk lagi dah dengan barang-barang kita. Okey, bagus. Dan yang kelima, merangsang upgrading. Aktiviti pun kita jadi, okay, nak kerja pun seronok lah. Sebab semua dah akan tenang, anak-anak pun rasa tenang. Bila rumah dah terang, tenang semua, kita pun tenang, anak tenang, semua benda dengan tenang. Baik, ini kelebihan declutter. Baik. So kita pergi idea declutter. Yang pertama, dia ada 6 idea yang saya akan share. Berapa idea? 6 idea. Yang pertama, apa itu? Mulakan dengan 5 minit. Ni malas benar ni. Ini apa yang ni malas tahap gaban lah. Malas tahap gaban ni. Maknanya kita nak tak mulakan dengan 5 minit. Buat 5 minit nak simpan. 5 minit. Buat 5 minit, berhenti, cukup. Maknanya 5 minit sehari. Katakan kita ni ada lagi 10 hari. Katakan kita punya ada 9 hari kan. Dah 45 minit lah kita declutter. Okey lah tu. Banyaklah barang kita dah adjust lah. Dah susun kan. Macam mana susun nanti kita tengok lepas ni. Mulakan dengan 5 minit. Kita buat 5 minit. Ini yang malas tak gaban lah. Malas tak gaban lah. Yang kedua, satu barang sehari. Ini pun lebih kurang adik-beradik yang tadi 5 minit tadi. Adik-beradik dia, maknanya 5 minit tu, barang satu, tak nak kotak. Habis dah. Tengok drama ke Netflix apa, tengoklah, buatlah apa-apa. Ini yang rasa yang tak boleh nak buat panjang sangat lah. 5 minit, lepas tu satu barang sehari. Satu barang sehari, satu barang. Dah 10 hari, 10 barang dah. Dah 20 hari, 20 barang dah. Nak tunggu puasa ni 30 hari, dah 30 barang dah. Sampai ke raya kan. Baik. Yang ketiga, jual di Carousell. Pernah dengar tak apa ni, satu apps ataupun website Carousell? Ada kawan-kawan saya pun ada juga yang telah berniaga kat Carousell. Niaga apa? Barang-barang yang tak perlukan, baju-baju dia. Dia tak. Tuan-tuan tengoklah website atau apps ni kita punya ni di telefon kita, Carousell. Mana barang-barang yang terpakai. Memang kita nak beli barang pun kat situ jugalah. Tapi jangan pula tuan-tuan pergi Carousell ni pula pergi beli barang. Tambah lagi sesak rumah kita. Yang ni kita saya suruh ni pergi jual barang. Jual barang. Tapi di sini pun boleh beli barang lah.
Allahu akbar, murah, murah. Beli aircon, kawan saya beli aircon sampai RM120, RM150 aircon. Awak nak pindah rumah bagai semualah. So, dia bukan jual di Carousell saja, jual di FB. Di FB boleh, marketplace kan. Jual di FB, mana yang jual. Kawan saya pun ada kawan saya pun dah jual ke FB pun dah, dia kata dah dekat berapa hari ni, dekat 1,000 dah dia dapat. Barang lama. Barang yang terpakai, dia jual. Baju-baju dia lah. Baju yang elok lah, ada brand lah. Jangan baju-baju yang biasa-biasa lah. Tapi baju jual tak mahal lah. Kalau kak katakan pergi kedai barang terpakai tu, kalau kat bandar katakan jual RM25, dia jual RM15. Tapi habislah, memang ada orang beli tuan-tuan, ada orang beli. Okey, itu idea yang ketiga untuk kita declutter. Okey. Yang keempat, sedekah barang tuan-tuan, donate. Sedekah barang kita. Kita jangan, mesti ada sentimental value sikit lah. Katakan buku, saya ni paling pantang buku. Buku kalau nak pinjam, saya kena fikir banyak kali. Sebab saya memang, buku ni memang saya agak sensitif sikit lah. Bab lain tak apa. Kalau buku yang saya beli ni, memang banyaklah buku pun yang saya beli yang terbaru. Ni buku ni terbaru lah. Buku NLP ni, buku terbaru. Inovasi NLP Pelonjak Prestasi Diri. Editor Mat Tarik Mat ni, ini buku yang baru. Ini bukan buku masuk dalam list declutter. Maksudnya buku yang kita tak tengok. Kita rasa tak perlu buku-buku subjek lama, buku kita belajar dulu ke, buku-buku mana yang boleh kita sisihkan, yang boleh kita sedekahkan. Baju-baju, kita tengok dalam almari kita. Ada Allah, baju banyaknya. Ada susu, cantik baju tu. Ada 800 helai baju. Tapi yang guna 20 helai tu yang pusing. So, 80 lagi, lego lah. Sedekah je lah pada siapa yang baju tak muat dan sebagainya. Okey, kita sedekah barang kita. Okey, tak risau, insya-Allah pahala dapat. Sedekah barang tu lah, rumah kita tenang, barang pun kita diguna pakai buat orang lain pula. Okay. Yang kelima, kaedah 12 12 12. Maknanya berapa ni? 12 12 ni, ambil katakan 12 barang kita nak buang, 12 barang kita nak sumbang kat orang, 12 barang kita nak letak semua, nak simpan untuk kita nak keep atau nak simpan. Okey? Ada 12. Kita ambil 12. 12, 12, 12. Pastikan cukup 12, 12, 12. Maknanya kita boleh sisihkan lah. Yang mana kita dah, maknanya kita kat sini 24 barang dah kita sisihkan. So tinggal 12 yang kita guna. So dah banyak lah. Dah tenang lah rumah kita kan. Okey? Kaedah macam ni lah tuan-tuan. Gini. Keep, donate, trash. Letak, buka 3 kotak macam ni. 12 barang nak simpan. 12 barang kita nak donate yang tengah-tengah tu. Dan 12 barang yang kita nak buang. So, begitu saja. Kita susun. Cari kotak besar sikit ke. Beli yang kat barang plastik. Kotak plastik tu ke. Apa-apa yang sesuai lah. Kotak sesuai. Kita letak siap-siap. Susun kat luar. Letak tu yang kita nak simpan. Bawa masuklah. Yang kita nak donate. Donate pun tengok. Yang elok-elok boleh donate. Kita donate. Cari tempat-tempat yang banyak. Yang boleh menerima. Yang kita offer je. Mana-mana dalam media sosial. Ramai orang nak. Ataupun letak kat NGO. Letak kat rumah. Yang rumah anak yatim ke, tahfiz ke, mana-mana yang boleh pakai lah, yang bagus untuk pakai, yang sesuai lagi untuk kita guna. Okey, so kita boleh donate dan kita nak buang, kita buang je lah. Jangan duk sayang lagi lah. Kalau duk sayang, sayang ya Allah, habis. Tapi bila tak jadi declutter, 3 tahun tak habis declutter. Okey, dan yang akhir sekali, yang keenam. Yang keenam ni, simple saja, tak bagi semangat kat kita lah. Yang mana kita ambil gambar sebelum dan selepas. Bagi semangat. Rupanya pergi kat dapur tu. Sebelum tak ambil gambar. Lepas tu selepas kita tengok hantar dalam dalam grup keluarga, WhatsApp keluarga kita. Cantik-cantik semua. Tapi selepas ni maksudnya, selepas ni saya nak masukkan kita kerja teamwork lah gotong. Jangan buat seorang-seorang bang. Jangan kakak tak boleh buat seorang-seorang. Buat seorang-seorang naik kita. Tak bersiap kita. Yang sakit hati pun ada, tengok sedap, dia tengok kita. Untuk main game, kita dah buat kerja. Okey, susun. Yang ini pergi store, yang ini pergi dapur, satu tim lagi pergi rumah atas, tingkat atas, yang ni. So kita buatlah. Buat susun, elok, patut gambar. Sebelum, selepas. Kita tengok. Subhanallah, kita rasa, kenapa aku tak buat benda ni lama dah. Okey, inilah 6 idea untuk declutter dan insya-Allah gunakan ruang yang ada masa ini untuk declutter rumah kita dan memoga rumah kita lebih tenang dan bahagia insya-Allah. Terima kasih semua atas perhatian diberikan. Moga-moga apa yang dikongsikan hari ini, dikongsikan dalam video ini dapat bermanfaat dan share dan kongsikan dengan lain pula dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jadilah rumah yang macam ni, subhanallah, tenang kan, relax dan lapang dada, tak sesak nafas. Okey, inilah
rumah yang kita inginkan, insya-Allah. Okey, terima kasih semua atas perhatian. Semoga kita jumpa lagi dalam video seterusnya dalam channel Cikgu Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.